Okay, kita sambung dengan topik yang seterusnya iaitu flip flop. Okay, flip flop adalah bistable multi vibrator. Bistable maknanya dia punya state dia ada dua, kosong dan satu. Multi vibrator tu maknanya dia berubah daripada kosong ke satu ataupun satu ke kosong. It is a synchronous bistable device. Okay, kenapa synchronous tadi saya dah terangkan pada awal topik untuk latch tu. Sebab kalau untuk flip flop ni dia berbeza dengan latch, dia ada clock. Okay, tujuan clock tu untuk synchronizing the input, synchronizing the output. Maknanya setiap kali clock is triggered akan ada perubahan dekat dia punya output. Nanti kita tengok apa yang dimaksudkan clock is triggered. Okay, must have a clock. Okay, to change the state. The output change in synchronous with the clock timing lah. Okay, there is a three type. Dia sebenarnya ada banyak jenis flip flop, tapi yang akan diterangkan dalam yang cover dalam untuk kita punya kursus ni cuma ada apa SR flip flop, D flip flop dengan JK flip flop. Untuk clock ni, clock dia akan ada dua jenis clock lah, positive edge triggered dengan negative edge triggered. So kita tengok. So okay, ini clock lah. Biasanya clock ni adalah waveform lah, square waveform. Dia ada frekuensi dia sendiri. Let's say kalau 1 kHz tu, so maknanya setiap 1 saat tu dia akan ada perubahan lah. Maknanya dia akan berubah daripada 1 pergi ke 0, 0 pergi kepada 1 lah. Okay, so kalau untuk clock ni, kalau kita tengok dia akan ada perubahan daripada 0 pergi ke 1 ataupun daripada 1 pergi ke 0. So kalau untuk 0 pergi ke 1 kita panggil dia sebagai rising edge. Kalau untuk daripada 1 ke 0 ni, maknanya dia ada falling edge. Okey, yang ni atas ni 1 dengan 0 lah. Okey. So yang clock triggered ni biasanya dia akan tengok maknanya dia akan tengok dia punya clock dia punya waveform ni akan berubah daripada 0 ke 1 ataupun 1 ke 0. So sebelum ni kita ada terangkan kan dia ada positive edge triggered dengan negative edge triggered. Ataupun kalau dalam nota digunakan positive going transition ataupun negative going transition, PGT dengan NGT. Mana-mana pun kita boleh pakai lah, ataupun kita boleh pakai sebagai rising edge ataupun falling edge. So kalau untuk PGT, positive going transition tu maknanya dia ada perubahan, maknanya clock tu berubah daripada 0 pergi kepada 1. So bila ada perubahan 0 daripada 1 tu dia akan trigger lah. Trigger maknanya dia akan trigger tu maksudnya dia akan evaluate the input. So input dia akan tengok input dia. Kalau untuk RS ke ataupun JK, dia akan tengok input tu apa yang berlaku dekat output lah, bergantung kepada dia punya, maknanya clock is triggered. Clock dia akan triggered sama ada dia dekat rising edge ni ataupun falling edge. Okay, PGT, NGT. Okay, ni PGT ni biasanya nama lain dia rising edge ataupun positive apa tadi, positive edge triggered. Okay, PGT biasa kita pakai ni PGT, positive going transition ataupun NGT going transition. Okay, yang ni the only difference with latch ni, maknanya yang ni yang membezakan antara flip flop dengan latch lah. Okay, transition happen, mana transition happen only when clock is activate ataupun triggered. So mana kat sini ada dua jenis dia punya clock dia lah, sama ada dia dalam keadaan PGT ataupun NGT. So kalau untuk PGT ni maknanya dia akan tengok akan ada perubahan daripada 0 pergi kepada 1. Kalau untuk NGT ni perubahan dia 1 pada 0. Okey, sebenarnya yang menentukan PGT dengan NGT ni bukan dia punya clock yang kita feed up ke, yang kita masukkan ke dalam flip flop, tapi sebenarnya dia ada dalam flip flop tu sendiri dia akan ada circuit, kita panggil edge detection circuit. Okey, dia ada dua jenis lah. Kalau ini contoh untuk PGT, yang ni adalah circuit untuk NGT. Okey, sebenarnya apa yang berlaku, so kalau kita tengok kan, ni clock dia, kamu masukkan clock dia waveform, square waveform lah masuk. Kat sini akan ada inverter. Sebenarnya bila masuk inverter ni, dia akan ada some buffer kat sini. Maknanya dia akan ada delay kat sini. Dekat sini lah delay dia kan. A dia kan. A dia masuk kan. So dia punya clock dia masuk. Kat sini dia akan ada delay. Delay maknanya kat sini dia akan, yang delay ni yang bila dia masuk dekat inverter ni, dia akan ada delay lah kat sini. Dekat gate ni pun dia akan ada delay sebenarnya. Dekat every gate dia akan ada delay dia sendiri. So bila masuk kat sini,
delay, okey dia akan ada ni lah sebab A dengan B ni kan. So yang ni inverter, dia masuk inverter mana dia akan invert lah. A ni dia akan invert. Maknanya dia akan invert. So B ni memang dia akan masuk clock lah, dia daripada clock kan. So kalau kita tengok, lepas tu dia akan ada circuit AND gate ni kan. AND gate ni maknanya kalau dia satu-satu dia akan ada satu kat sini lah. Yang ni yang dia akan produce spike kat sini. So maknanya circuit ni dia akan pergi kepada yang ni yang akan masuk, dia akan trigger lah. So spike ni yang akan trigger. Bila spike ni ada je, okey dia akan evaluate dia punya input ni lah. So yang ni adalah untuk circuit untuk NGT. NGT maknanya negative going transition lah. Okey, ini dia punya edge detection circuit untuk NGT. Okey, dia sama juga, dia pakai inverter untuk buffer ataupun untuk delay kan dia punya ni. Okey, cuma dia kat sini dia pakai negative N. So bila pakai negative N, dia akan spike ada produce kat sini. So bila ada spike produce kat sini, maknanya dia akan kat sini kan, daripada, sebab kalau kita tengok yang ni dia punya clock dia sama dengan B. Kalau kita tengok clock dia sama dengan B, sebab kalau kita tengok clock ni masuk dengan B direct terus. Cuma dekat A ni dia akan ada inverter. So kat sini yang akan, bila ada spike kat sini dia akan trigger lah. Dia akan trigger dekat sini. Ini teman kamu tak perlu hafal lah, cuma nak terangkan lah saja dia punya PGT. Cuma yang pentingnya kamu tahulah, maknanya dia akan ada dua jenis clock, sama ada dia PGT dengan NGT. PGT ni maknanya dia punya transition dia bila berlaku pada clock tu pada kosong pergi kepada satu. Kalau untuk NGT ni transition dia berlaku pada clock dia pada satu pergi kepada kosong. Okay, nanti kita tengok macam mana evaluate untuk PGT dengan NGT. Okey, kita tengok yang circuit yang pertama, SC flip flop ataupun SR flip flop. Mana-mana pun boleh, SC set dengan clear ataupun set dengan reset. Okey, ini dia punya block diagram dia. Okey, ini dia punya internal circuitry dia. Okey, dia ada edge detector. Okey, kat sini yang edge detector circuit tu, yang ni yang menentukan sama ada dia PGT ataupun NGT lah. Okey. So, okey, ini dia punya clock lah. Kalau kita tengok, kalau berbanding dengan latch kan, ini latch, ini adalah untuk knowledge. Sebenarnya ini sama dengan non latch sebab ini negatif. Ini knowledge. Kalau kita tengok dia, kalau dekat latch dia tak ada clock, kalau kat sini dia ada clock dah. So clock dia, okey, yang untuk membezakan dia punya clock sama ada dia PGT atau NGT, kita kena tengok kat clock dia. Kalau macam ini dia ada bubble, yang ni adalah untuk NGT, yang ni tak ada bubble, ini adalah untuk PGT lah. So kalau kita tengok dia punya input yang ni salah, yang ni sebenarnya dia pakai ini dia pakai NAND gate, ni sama dengan NAND gate. Okey, yang ni dia punya kita panggil dia punya truth table lah kan. Okey, yang ni cuma untuk latch, dia tak ada clock. So kalau untuk flip flop, okey, dia akan ada 3 input lah, S dengan C dengan clock. Mana clock is triggered, baru dia akan evaluate. 00 dia akan jadi hold, 01 dia akan clear, 10 dia akan set. Kalau 11 dia akan jadi invalid. Okey, ini truth table untuk SC flip flop. Okey, contoh ini untuk SC flip flop. So katakanlah okey, ini dia punya, kita feed up ada dia punya waveform untuk S dengan C. So kalau dalam latch, setiap kali ada perubahan kan, kalau S ataupun C ni ada perubahan, kita kena evaluate dia punya output lah. Tapi kalau dalam untuk flip flop, kita kena tengok, first kali kita kena tengok clock dia dulu, sama ada dia dah NGT ataupun PGT. Okey, biasa kalau kadang-kadang soalan dibagi dalam bentuk waveform. So daripada waveform ni kita boleh tahu kalau anak panah ke bawah ni maknanya dia dalam keadaan NGT lah. Kalau anak panah di sebelah sini ke atas, itu kita panggil PGT. So yang ni kalau kita tengok ni, kita kena tengok setiap kali clock dia trigger lah. So yang ni NGT kan, NGT timing diagram. So maknanya kita tengok transition dia berlaku pada yang ni, pada 1 pergi kepada 0, 1 pergi kepada 0, 1 pergi kepada 0. Yang pada 0 pergi 1 ni tak ada, tak kira. 1 pergi 0 kita kena tengok kat sini. Biasanya Q initially 0 lah. Biasanya Q initially 0. Okey, sekarang ni
clock is triggered. Clock trigger kat sini, kita kena tengok 1 dengan 0. 1 dengan 0 adalah set. Kan? 1 dengan 0 adalah set. So, mana dia akan berubah daripada 0 pergi 1. Sampai cycle, ikut cycle clock. Sampai clock is triggered. Next punya, clock is triggered kat sini. So, kalau kita tengok kat sini, dia jadi 0 dengan 1 kan. 0, 1. So, 0, 1 adalah clear. Dia akan clear. Sampai cycle yang seterusnya. Cycle kedua ni lah. Ni cycle pertama. Kedua. Okay, clock is triggered kat sini. So, clock kalau trigger kat sini, 0, 0. Kalau kita tengok 0, 0 ni adalah hold. 0, 0, hold. Mana dia akan hold? Hold apa? Hold the previous state. So, sekarang ni, hold ni, dia akan previous state dia adalah clear kat sini kan. So, dia akan hold. Hold sampai cycle dia lengkap lah. Sampai cycle lengkap. Okay, next cycle, clock is triggered, dia tengok balik, evaluate. S dengan C. S dia 1, 0. So, dia akan set sampai sini. Lepas tu kat sini dia akan jadi 0 kan, 0, 0. Clock is triggered, 0, 0. Hold sampai kat sini, 0, 0. Clock is triggered, lepas tu dia tengok S dengan C dia kan, 0, 0. Hold. Okay, ni macam ni cara kita evaluate untuk SC flip flop. So, kalau untuk latch, dia lain lah. Ini kan contohnya untuk no latch kan. Maknanya setiap kali S dengan C ni ada perubahan, sekarang ni kan 0 pergi 1, 1 pergi 0, dia akan ada transition dia lah. Cuma kalau untuk SC flip flop, dia kena tunggu, dia kena tengok clock dulu. Clock is triggered, baru dia boleh evaluate S dengan C. Tapi kalau untuk latch, setiap kali S ataupun C ada perubahan, dia akan evaluate S dengan C lah. So, contohnya 0, 0. 1, 0 dia akan set sampai ke sini kan. Lepas tu ini ada perubahan daripada 1 pergi 0. 1, 0. Tapi yang ni dia tengok 0, 0, 0, dia akan hold. Hold kat sini. Kemudian 0, 1 dia akan 0, 1 kat sini dia akan clear. Sampai kat sini ada perubahan 0, 0, 0, 0 akan hold sampai kat sini. 1, 0 dia akan set. Lepas tu 0, 0 hold. Kemudian 0, 1 dia akan clear. 0, 0 dia akan hold. Okey, ini adalah untuk inilah perbezaan antara latch dengan flip flop. Okey, ini adalah untuk PGT lah, untuk PGT. Okey. Flip flop yang sama, SC flip flop, tapi kita pakai PGT. PGT maknanya dia punya transition, kita tengok clock dia daripada 0 pergi ke 1 lah. So, kat sini 0 pergi ke 1, 0 pergi ke 1, 0 pergi ke 1. Kalau untuk NGT tadi, kat sini 1 pergi ke 0. So, Q initially 0, so 0. So, kat sini clock is triggered kat sini kan. Bila dia trigger ni, dia punya S dengan C adalah 0. 0, 0 dia akan hold. Sampai kat sini, clock is triggered, dia tengok pula 0, 0. Akan hold lah. Sampai kat sini, clock is triggered, 0, 0 lagi, akan hold. Sampai kat sini, clock is triggered, 0, 1. 0, 1, dia akan jadi set lah. 1, 0 kan, 1, 0 dia akan set. Lepas tu kemudian, sampai kat sini, clock is triggered, 0, 0, dia akan hold. Kemudian, kat sini, clock is triggered, 0, 1 akan clear. Ini untuk SC flip flop lah. So, kalau untuk latch, kalau kita tengok latch, beza pula lah latch. Maknanya setiap kali latch sama macam tadi lah. Setiap kali ada perubahan, S ataupun C ni ada perubahan, dia akan evaluate lah S dengan C. Okay, itu beza antara latch dengan flip flop. Okay, ini adalah untuk D-latch yang kita dah tengok ni. Ini dia punya truth table lah. Okay, kalau untuk dalam latch kita ada D-latch, kalau untuk flip flop kita ada D flip flop lah. Sama je, dia punya function dengan D flip flop sama dengan D-latch. Maknanya dia akan copy. So, maknanya apa yang keluar masukkan dekat input ni, dia akan keluar dekat Q dia lah. Cuma dia kena tunggu clock is triggered lah. So, yang ni adalah untuk PGT. Yang ni untuk NGT lah, sebab ada bubble. Okay, yang ni dia punya circuit lah. Maknanya D flip flop ni kita boleh buat dengan JK flip flop. JK flip flop nanti saya akan terangkan lah. Sepatutnya masuk JK flip flop dulu, tapi D flip flop ni lagi senang. Saya terangkan D flip flop dulu. So, dia punya circuit lah. Ataupun kita boleh pakai SC flip flop. Biasa kita pakai JK je lah. Okay, yang ni adalah untuk D-latch kan. So, kalau kita tengok D-latch, yang ni bukan clock kan, ini enable. So, kalau kat sini dia D dia kan, enable lah. Okay, daripada 0, 1 kan, enable 0, maknanya kat sini dia akan copy dia D.
So sampai sini kan. Sampai kat sini enable dia jadi kosong. So mana enable dia kosong, dia akan hold the previous. Sampai kat sini lah. Previous dia adalah sini. Previous dia tadi 1 kan, 1 dia akan hold sampai sini. Kemudian kat sini enable dia berubah daripada 0 pergi 1, mana dia akan copy balik D. D ni jadi kosong kan. So dia akan kosong. Cuma kat sini enable dia berubah daripada 0 pergi 1, maknanya dia akan hold. Hold previous dia yang ni lah. Previous dia kat sini. Kosong kan. So kosong dia jadi kosong. Dan seterusnya. Ini adalah untuk D-latch. Saya dah terangkan pada chapter yang sebelum ni. Okey, ini adalah untuk D flip-flop. Okey, dia ada D flip-flop, ada clock. Cuma dia ada D dia ada dua lah. Dua flip-flop, D1 dengan D2. So kalau kita tengok ini adalah untuk NGT lah. NGT maknanya positive going transition. Maknanya kat sini dia punya akan trigger pada cycle yang ni. 0 pergi kepada 1, 0 pergi kepada 1, 0 pergi 1 dan seterusnya. So ini dia akan trigger lah. So biasanya lah Q dia akan initially 0. So bila clock is triggered, dia akan tengok D dia. So kat sini D dia kosong. So dia akan keluar output dia kosong lah. Sampai next clock is triggered. So sampai clock dia trigger kat sini kan. So sampai kat sini dia akan tengok balik 1 kan. So maknanya Q ni akan berubah daripada 0 pergi 1. Dia akan copy lah. Maknanya dia akan copy dia punya D dia. So sekarang ni pada clock is triggered, D dia pada state 1 kan. So kat sini pun akan jadi 1. Okey, dan seterusnya lah. Okey, so kalau untuk D flip-flop ni biasanya kita nak synchronizing the data lah. So kita ada banyak data, ada D, D1, D2, D3, 4. Mana kita nak synchronize ni, kita pakai clock. Maknanya flip-flop ni kegunaan dia untuk synchronizing the data. So kalau untuk latch, okay, kita tak boleh synchronize dia punya data lah. Tapi kalau untuk flip-flop kita boleh synchronize. Okay, so ini contoh lagi. Okay, ini adalah untuk yang atas kali adalah untuk D latch. Yang bawah ni adalah untuk D flip-flop untuk PGT. Yang bawah sekali ni adalah untuk D flip-flop NGT. So kalau kita tengok, kalau yang kat atas sekali kan D, okay, dia akan output dia adalah QA, QB dengan QC. So QA ni adalah untuk D latch, QB ni adalah untuk D flip-flop PGT, QC ni adalah untuk D flip-flop NGT. So ini dia punya data lah kan. Data dia pada data yang sama. Cuma kalau kita tengok dekat okay, ini dia punya clock ataupun enable lah kan. So kalau untuk QA ni, maknanya dia akan copy. Sebab QA ni adalah untuk latch kan, D latch. Okay, so dia akan copy. Maknanya dia akan copy daripada sini sampai ke sini. Sebab enable dia satu, dia akan copy D. Okay, cuma kat sini dia enable dia berubah daripada 1 pergi ke 0. So bila ada perubahan kat sini, so dia akan dia punya output dia akan hold the previous. Previous dia yang mana? Yang ni, yang sini. Okay, yang sini kan previous dia, so dia akan hold kat sini. So bila dia hold terus, kemudian dia punya enable dia jadi 1. Maknanya dia akan copy balik. Dia akan copy balik dia punya D dia. Dia akan copy balik. Kemudian bila dia enable dia daripada 1 pergi 0, maknanya dia akan hold the previous state. Okay. Kalau untuk QB ni, okay, QB adalah D flip-flop kan. D flip-flop maknanya yang ni adalah PGT. So PGT ni di sini daripada 0 pergi pada 1. So bila clock is triggered kat sini, dia akan tengok D. D dia ada 1 dia akan hold sampai clock is triggered again. So ni dia sampai satu cycle lah. Okay, ni D clock is triggered, kat sini dia baru trigger balik kan. So bila trigger balik kat sini, dia tengok D balik. D dia adalah 0. So dia akan jadi kosong lah, kosong dan seterusnya. Kalau untuk QC ni adalah untuk D flip-flop dengan NGT lah. NGT clock dia trigger pada transition, pada kalau clock dia daripada perubahan daripada 1 pergi kepada 0 lah kat sini. Kat sini dengan kat sini lah. So kat sini clock is triggered, dia akan tengok D. D dia kosong kan. So dia punya initially 0, kosong. Lepas tu clock is triggered, D dia sama 0, kosong sampai next cycle. Clock is triggered, dia akan tengok D dia jadi 1. Okey, ini adalah untuk D flip-flop. Okey, kemudian ini adalah untuk JK flip-flop lah. JK flip-flop ni sebenarnya dia sama dengan SC flip-flop. Tapi cuma kalau kita tengok dekat SC flip-flop, sama je. Kalau 00 dia akan hold, 01 dia akan clear, 10 dia akan set. Cuma bila dia pergi kepada 11 tu, kalau untuk SC flip-flop tu, dia akan jadi invalid. Invalid tu maknanya Q dengan Q bar dia pada keadaan 11 lah.
Tapi kalau dalam JK flip flop, satu-satu dia akan toggle. Toggle tu maknanya dia akan ubah. Dia akan ubahkan dia punya state dia. Kalau previous state dia satu, bila dia toggle tu, dia akan ubahkan satu tu dia akan pergi pada kosong. And vice versa lah. Katakanlah dia punya previous state dia kosong, bila dia S dengan C dia satu-satu, so dia akan toggle. Mana bila toggle tu maknanya dia akan invert, dia akan ubahkan dia punya state dia daripada kosong pergi pada satu. Okey, JK flip flop dia akan ada 3 input lah, J, K dengan clock. Maknanya dia punya paling dia tengok clock is triggered, baru dia akan evaluate J dengan K. Sama juga dengan sini lah, J dengan K, J dengan K. So ini adalah untuk PGT, ini adalah untuk NGT. Okey, contoh lah. Okey, ini adalah JK flip flop with the NGT timing diagram lah. So ini maknanya dia akan evaluate bila transition dia, clock dia pada 1 pergi kepada kosong lah. So sini dia akan trigger di sini, di sini, di sini dan seterusnya. So kalau kita tengok, okey, Q is initially 0 sampai kat sini. Okey, clock is triggered. Bila clock dia is triggered je, dia akan tengok J dengan K dia lah, 10. 10 adalah set sampai next cycle. Sampai next cycle dia akan jadi 01. 01 adalah clear, dia akan clear sampai sini. Kemudian clock is triggered here, dia akan tengok J dengan K. 00 akan hold sampai kat sini. Clock is triggered, lepas tu dia tengok J dengan K. JK adalah 11, maknanya dia akan toggle. Dia akan toggle apa? The previous state. So maknanya state dia daripada kosong dia akan togglekan jadi 1. Kemudian dia akan hold, maknanya dia tunggu sampai clock is triggered. Dia tengok balik J dengan K. JK dengan K dia adalah satu kan. Maknanya akan toggle. Maknanya toggle dia akan ubahkan daripada state dia lah, previous state kepada dia akan invert dia punya previous state lah. So daripada 01 ni dia akan pergi pada kosong. Lepas tu clock is triggered 00, okey, dia akan clear. Okey, ini adalah untuk JK flip flop lah. Okey, ini adalah untuk JK flip flop dengan PGT timing diagram lah, PGT. So maknanya dia akan trigger bila ada transition daripada kosong pergi pada 1. Maknanya clock dia berubah daripada kosong pergi pada 1. So dia akan trigger here. Ini dia akan clock is triggered kan. So Q ni adalah initially 0. So 00, sini 00. Okey, 00 maknanya dia akan hold sampai kat sini. Clock is triggered, dia akan tengok JK 10, dia akan set sampai next cycle. Okey, clock is triggered 01 dia akan clear. Lepas tu clock is triggered here 10 adalah set. Okey, sampai kat sini clock is triggered 11 toggle maknanya dia akan ubah state dia. Kalau daripada 1 dia akan jadi kepada kosong. So kat sini akan jadi kosong lah, 1 pergi kepada kosong sampai clock is triggered kat sini 01 clear dan seterusnya. Okey, itu saja untuk JK flip flop. Nanti kita akan sambung topik yang akan datang.